استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم إلى أرواح أزواجه وذرياته وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin wa bihi nastaghfiruh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Allahumma aftah alaina hikmatak wa anshur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Thumma amma ba'du. Hadirin muslimin dan muslimat, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah dan dikasihi sekalian, alhamdulillah wa syukru lillah. Ya, pertama-tamanya sama-sama kita sentiasa mengucapkan dan memanjatkan puji serta syukur yang setinggi-tinggi, yang semulia-mulianya kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat kurniaan Allah yang berpanjangan dilimpahkan kepada kita. Walaupun pada saat ini tuan-tuan kita masih diuji dengan wabak COVID-19 ini, apapun insya-Allah, ya, selain daripada usaha ikhtiar yang kita lakukan untuk menghindari wabak ini, kita juga sentiasa berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar Allah taala menghilangkan wabak ini dan kita akan kembali menjalani hidup sebagaimana sebelumnya insya-Allah. Alhamdulillah, saya secara peribadinya menyatakan syukur kerana pada malam ini saya dapat datang baliklah ke sini. Setelah terakhir saya datang tuan-tuan, masa tu surau sebelah lagi lah. Kalau tarikh yang saya tulis ni pada 16/10/2018, kat 2 tahun dah lah tak datang lah. Kat 2 tahun tak dapat datang. Dan alhamdulillah masjid pun dah siap, cantik, masya-Allah, tabarakallah. Ya, masjid yang cukup selesa lah untuk tuan-tuan beribadah dan juga dimakmurkan lagi, ya, dengan majlis-majlis ilmu yang seumpama pada malam ini. Alhamdulillah. Saya ucap tahniah lah tuan-tuan, ya, dapat masjid baru ni. Jadi nampak jamaah pun masya-Allah makin ramai dan diharapkan tak jamaah ni semakin hari semakin bertambah insya-Allah. Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah sekalian, jadi insya-Allah kita akan menyambung perbincangan kita, ya, di dalam mentadabbur ayat-ayat
Allah Subhanahu wa taala, ayat suci Al-Quranul Karim. Yang terakhir kita berhenti setakat ayat 171 surah Al-Baqarah ya. Jadi malam ni kita akan sambung ayat 172. Itu yang saya tandalah dalam kitab tafsir ni. Saya rasa tuan-tuan pun lupa dah nak berhenti kat mana ya. Baik. Qala Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. Sadaqallahul Azim. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari benda-benda yang baik, yakni yang halal, yang telah kami berikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika betul kamu hanya beribadat kepadanya. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan kepada kamu memakan bangkai dan darah dan daging babi dan binatang-binatang yang disembelih tidak kerana Allah. Maka sesiapa yang terpaksa memakannya kerana darurat, yakni memakan benda-benda yang diharamkan tadi kerana darurat, kerana terpaksa, sedang ia tidak mengingininya dan tidak pula melampaui batas, yakni pada kadar benda yang dimakan itu, maka tidaklah dia berdosa. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan, yakni meminda atau mengubah apa-apa keterangan kitab suci yang telah diturunkan oleh Allah dan membeli dengannya keuntungan dunia yang sedikit faedahnya, mereka itu tidak mengisi dalam perut mereka selain dari api neraka. Dan Allah tidak akan berkata-kata kepada mereka pada hari kiamat, dan ia, yakni Allah, tidak membersihkan mereka dari dosa, dan mereka pula akan beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Di dalam ayat-ayat yang sebelum ini, kalau kita melihat ke belakang sedikit beberapa ayat, Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan
kepada manusia secara umum supaya memakan makanan yang halal lagi baik. Kalau kita lihat dalam ayat 168, Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai sekalian manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi yang halal lagi baik, dan janganlah kamu mengikut jejak langkah syaitan, kerana sesungguhnya syaitan itu ialah musuh yang terang nyata bagi kamu. Kemudian dalam beberapa ayat selepas itu, bagaimana Allah Ta'ala menyebut tentang sifat manusia, terutamanya orang-orang yang tidak beriman. Mereka adalah manusia yang kufur, yang engkar, yang tidak tunduk dan patuh kepada perintah-perintah yang datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu mereka ini adalah golongan yang mengikut jejak langkah syaitan. Mereka juga mengikut apa-apa yang diperbuat oleh datuk nenek moyang mereka yang terdahulu. Kerana ada di kalangan orang-orang musyrikin, orang Arab musyrikin pada zaman itu, yang mana mereka ini mengharamkan beberapa jenis binatang. Contohnya kalau dalam Al-Quran disebut tentang mereka mengharamkan apa yang disebut oleh Allah sebagai sa'ibah dan seumpamanya. Contohnya ada unta yang telah melahirkan lima kali melahirkan anak berturut-turut, maka unta ini akan dibelah telinganya dan dianggap binatang yang suci dan diharam dimakan oleh mereka. Dan begitulah kepercayaan-kepercayaan yang mereka lakukan. Begitu juga ada binatang-binatang yang disembelih untuk dipersembahkan kepada berhala-berhala. Jadi ini yang mereka lakukan. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut sebelum ini tentang sifat manusia dari sudut hukum berkaitan dengan makan dan minum ini, yang mana mereka adalah golongan yang kufur, yang engkar, yang tetap juga melakukan perkara-perkara yang ditegah dan dilarang oleh Allah. Mereka memakan sesuatu yang dianggap keji, sesuatu yang bersifat bangkai dan seumpamanya. Walaupun sebenarnya jikalau manusia itu memiliki suatu fitrah yang baik, maka mereka sebenarnya tidak akan suka untuk memakan benda-benda yang tersebut. Maka di dalam ayat yang kita baca dalam ayat 172, Allah Subhanahu wa Ta'ala menujukan ayat ini secara khusus kepada orang-orang yang beriman. Ya. Dan bagaimana kalau kita melihat dalam ayat ini, Allah Ta'ala kaitkan, selain daripada Allah Ta'ala menyeru, wahai orang-orang yang beriman, ya, sebenarnya seperti yang kita dah sebut berulang-ulang kali, sebab kita dah bertemu ayat yang dimulakan dengan ya ayyuhallazina amanu, ini banyak kali kita bertemu. Kata ulama, apabila kita mendengar ataupun membaca ayat-ayat yang berbunyi ya ayyuhallazina amanu, ini merupakan seruan daripada Allah khusus kepada kita, hamba-hambanya yang beriman. Seolah-olah tuan-tuan, bila kita baca ayat ini, kita sedang mendengar Allah Ta'ala memanggil kita, hei orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman yang duduk di sini di desa Taman Desa Maju Perak. Saya selalu lupa sebut nama tu tak. Desa Maju Perak ni tak. Ya. Allah Ta'ala menyeru kita. Kemudian selepas itu barulah datang apakah perintah daripada Allah. Dan Allah Ta'ala mengaitkan pula di akhir ayat itu, in kuntum iyyahu ta'budun. Jika betul kamu hanya beribadah kepada Allah, jika betul kamu ini adalah manusia yang hanya beribadah, yang hanya tunduk dan patuh di dalam peribadatan kamu hanya kepada Allah,
maka inilah perintah daripada Allah yang wajib kamu patuhi. Dan sememangnya orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang akan mendengar perintah daripada Allah, berbeza dengan manusia yang kufur dan ingkar. Walaupun diterangkan hikmah di sebalik perintah-perintah daripada Allah, tetapi oleh kerana mereka ini adalah golongan yang ingkar, yang tak percaya dengan Allah, yang tak yakin dengan Allah, yang tak yakin dengan hari akhirat, maka mereka tidak menghiraukan perintah-perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Ta'ala menyebut tadi, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari benda-benda yang baik, yang halal, yang telah kami berikan kepada kamu. Allah Ta'ala sebut secara umum, makanlah benda-benda yang baik, yang halal, yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Para ulama menyatakan benda yang halal ini, tuan-tuan, sebenarnya sangat banyak. Sebab itulah dalam ayat selepas itu Allah Ta'ala menyebut benda-benda yang diharamkan secara khusus. Benda yang diharamkan hanyalah sedikit sahaja. Itu pun ada sebab mengapa diharamkan. Bukan saja-saja Allah Ta'ala mengharamkan, melarang kita ini memakan atau meminum benda-benda ni. Makanlah benda-benda yang baik yang ada atas muka bumi ni, yang merupakan rezeki yang dikurniakan Allah. Sila makan. Makanlah. Cuma akan dikaitkan dalam ayat-ayat yang lain, jangan sampai membazir. Jangan sampai membazir, jangan melampaui batas. Makan juga, jangan sampai kita membazir, kerana itu adalah khutuwatus syaitan. Bukan itu adalah disebut innal mubazzirina ikhwanus syayatin, kawan saudara kepada syaitan. Ini kerja syaitan membazir ni. Baik. Maka Allah Ta'ala menyebut di sini, makanlah benda-benda yang baik, yang halal, yang telah kami berikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah. Syukur pada Allah, tuan-tuan, sebab hakikatnya segala benda yang ada di atas muka bumi ini, terutamanya dari sudut makanan dan minuman, ini adalah kurniaan daripada Allah. Allah Ta'ala, bila Allah Ta'ala menciptakan bumi ini, Allah Ta'ala telah memudahkan bumi ini untuk ditumbuhi dengan tumbuh-tumbuhan yang menjadi sumber makanan kepada manusia. Allah Ta'ala cipta binatang-binatang, dan Allah Ta'ala jadikan binatang ini pula tunduk kepada manusia. Ada macam baru-baru ni lah, tuan-tuan, kita baru lepas daripada Raya Haji, Raya Korban tak? Rasanya kat sini pun ada juga buat korban lah. Buat korban lembu tu, tuan-tuan, tak? Lembu tu, kalau dia lawan dengan kita agak-agak, siapa menang? Kalau lawan belaga tu, tak? Kalau orang sini kata dia yang menang, hebat lah orang sini, tak? Tak termenang dengan kita, tak? Lembu menggelupur sikit udah lari, tuan-tuan, takut. Tapi Allah Ta'ala tundukkan. Allah Ta'ala memudahkan kita ini untuk menundukkan dia, sehingga kita boleh menyembelihnya dan kita boleh memanfaatkan dagingnya dan seumpamanya. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala kurniakan itu semua, maka layaklah makanan yang halal, yang baik tadi, yang dikurniakan oleh Allah untuk kita syukuri. Bersyukur ni pula, setengah ulama menyatakan apa maksud syukur. Syukur maksudnya kita menggunakan nikmat yang Allah Ta'ala beri itu dengan cara yang betul. Guna nikmat itu dengan cara yang betul. Itulah makna orang yang bersyukur, orang yang berterima kasih. Lalu Allah Ta'ala sebut di akhir ayat itu, in kuntum iyyahu ta'budun, jika betul kamu hanya beribadah kepadanya. Jadi Allah Ta'ala membolehkan kita, tuan-tuan, memakan semua benda yang baik, yang halal. Silakan. Yang baik, yang halal, silakan.
Kemudian barulah Allah Ta'ala bawa datang ayat selepas itu, ayat 173. Ayat 173 Allah Ta'ala menyatakan, sesungguhnya Allah hanya mengharamkan kepada kamu memakan bangkai dan darah dan daging babi dan binatang-binatang yang disembelih tidak kerana Allah. Tu. Kalau tengok tu Allah Ta'ala sebut ada berapa sangat tuan-tuan yang diharamkan. Ya. Yang diharamkan ialah lari pula. Yang diharamkan ialah memakan bangkai. Yang pertamanya yang disebut sebagai bangkai. Okay. Dan untuk kita lihat binatang yang macam manakah yang termasuk dalam istilah bangkai ini, kita kena rujuk kepada surah Al-Ma'idah. Surah Al-Ma'idah ayat 3. Ya. Kalau tuan-tuan rujuk pada surah Al-Ma'idah ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih wal munkhaniqatu wal mawqudhatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akalas sab'u illa ma zakkaytum wa ma dhubiha 'alan nusub wa an tastaqsimu bil azlam, sehinggalah ke akhir ayat. Ya, yang bermaksud, saya ambil separuh saja. Diharamkan kepada kamu memakan bangkai binatang yang tidak disembelih dan darah yang keluar mengalir dan daging babi, termasuk semuanya. Daging babi itu bukan daging saja ya tuan-tuan, semua sekali lah. Ya, dagingnya, lemaknya, kulitnya, apa semua. Ya. Lalu Allah Ta'ala menyebut selepas itu binatang yang termasuk yang dalam kategori bangkai ini, iaitulah dan yang mati tercekik. Binatang yang mati tercekik. Ayam kita tuan-tuan terjeruk dengan tali, mati tercekik. Jadi walaupun kita pegang tu, ayam tu rasa suam-suam lagi tak, baru je mati, dia adalah bangkai, mati tercekik. Dan yang mati dipukul, mati kena pukul, pop, dia pukul atas kepala, pecah kepala, keluar darah, bersembur darah tak, tapi dia bukan mati disembelih menurut cara yang syar'i, tapi mati dipukul. Dia juga termasuk bangkai. Dan yang mati jatuh dari tempat yang tinggi, jatuh daripada bukit ke, daripada pokok ke, daripada mana, bob jatuh mati. Walaupun jatuh tu mati, keluar darah sekalipun, maka dia adalah bangkai. Dan yang mati ditanduk, binatang yang kena tanduk dengan binatang lain mati, maka dia juga adalah bangkai. Dan yang mati dimakan binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih, yakni sebelum habis nyawanya. Tapi kalau jatuh tu tuan-tuan, nyawanya dia kuat lagi, tapi dia dah tak boleh bergerak, taklah ditanduk ke apa ke, ada lagi nyawa, maka dia disembelih, sempat disembelih, itu jadi halal. Itu jadi halal ya. Tapi kalau tak sempat disembelih, dia tetap dihukumkan sebagai bangkai. Baik. Jadi dalam ayat yang kita baca tadi, dalam surah Al-Baqarah ayat 174 tadi tuan-tuan, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang binatang ataupun makanan yang disebut sebagai yang haram dimakan oleh kita orang-orang yang beriman. Jadi yang pertama yang disebut diharamkan kepada kita ialah memakan bangkai. Memakan bangkai. Yang keduanya adalah dan darah, yakni darah yang mengalir. Darah yang mengalir ini maksudnya, contohnya lah, bila kita sembelih ayam ke sembelih apa, keluar darah tu bersembur, darah yang mengalir, yang keluar mengalir. Darah itu adalah dikira najis tuan-tuan, dia tidak boleh dimakan. Tapi kalau darah yang ada dalam daging,
Ya, sebab walaupun dah sembelih ayam, dah sembelih lembu, masih ada darah dalam daging tu. Ya, itu adalah halal. Itu halal, maknanya tak adalah pula kita kena rebus keluar darah, kena apa, kena pam pula, kena picit pula sampai keluar darah semua baru boleh makan. Hancur lebur lah dagingnya, tuan-tuan tak? Jadi yang dalam tu itu tidak mengapa. Yang haramnya ialah darah yang mengalir tadi. Darah yang mengalir. Sebab ada juga setengah orang tu, bukan orang kita lah, bukan orang Islam, dia ambil darah-darah ni tak, dia campur pula dalam masakan tu. Dia kata jadi sedap. Sembelih ayam tu dia tadah darah tu masuk pula dalam masakan, dalam gulai ke, dalam kari ke, oh jadi sedap. Sedangkan dia adalah termasuk benda yang najis, yang haram dimakan. Jadi hati-hati. Seterusnya Allah Ta'ala menyebut, dan daging babi. Diharamkan juga daging babi. Bila menyebut tentang daging babi ni, tuan-tuan, ya, kalau kita melihat, atau saya sempat mengambil atau merujuk kitab Al-Halal wal-Haram fil Islam, halal dan haram di dalam Islam, yang dikarang oleh Profesor Dr. Yusur Qardawi. Saya baca dulu, saya ambil sedikit tentang apa yang dia sebut tentang makanan yang diharamkan, ya. Yang pertamanya, diharamkan bangkai dan hikmahnya. Kenapa diharamkan bangkai? Pertama kalinya dia kata haramnya makanan yang disebut oleh ayat Al-Quran ialah bangkai. Kita tengok dalam ayat surah Maidah pun disebut bangkai, maitah. Dalam ayat yang kita baca tadi pun, dalam surah Al-Baqarah ini pun juga yang pertamanya adalah bangkai, iaitu binatang yang mati dengan sendirinya tanpa ada suatu usaha manusia, yang memang sengaja disembelih atau dengan berburu. Maknanya dia mati itu bukan kerana kita tangkap sembelih ataupun dengan berburu. Berburu dia ada hukum pemburuan pula, tuan-tuan. Dia berburu contohnya menggunakan hari ni senjata lah, senapang ke panah ke apa. Jadi kalau kita menggunakan alat memburu ni, tuan-tuan, masa kita nak tembak tu kita dah baca bismillah sejak dah, bila kena tembak dia mati pun dia tetap boleh dimakan, sebab dia memburu. Bahkan kalau memburu menggunakan binatang pemburu seperti anjing pemburu, burung helang pemburu, tak kira lah, itu pun di sana ada perbincangan yang khusus, dalam keadaan mana ianya menjadi halal dimakan, dan ada keadaan ianya juga boleh menjadi haram. Contohnya anjing tadi, tuan-tuan, anjing pemburu dah kita lepas, dia pergi tangkap kijang, tapi dia dah makan separuh dah kijang tu, baru ditinggal kat kita tuannya. Jadi kalau dalam bentuk macam tu, dia dah makan dulu, itu dikira menjadi bangkai. Dikira menjadi bangkai. Tapi kalau dia memang tangkap untuk kita, maka binatang yang ditangkap itu halal dimakan. Baik. Disebut bahawa hati orang-orang sekarang ini kadang-kadang bertanya-tanya tentang hikmah diharamkan bangkai itu kepada manusia. Sebab kadang-kadang memanglah, tuan-tuan, tak, kalau lembu tu mati tercekik, kita kata Allah, rugi benar lembu, tuan-tuan. Pernah berlaku ke sini lembu korban mati, tuan-tuan? Ada mati? Kerbau. Ya. Tempat saya dulu ada juga salah, katanya mungkin kena patut dengan ular, tuan-tuan ni. Tiba-tiba pagi tu tengok mati, tak ada tercekik, terjeruk apa, tak ada, mati je. Ataupun masa turun lori tu tengkoknya udah tu kita tak tahu dah. Tapinya pagi besok subuh tengok mati, tuan-tuan. Nak sembelih korban ni, kita rasa rugi benar dah, tuan-tuan ya. Kalau ayam tu boleh tahan lagi, kalau seekor lembu, kambing, masya-Allah. Tapi kenapa diharamkan bangkai ini? Antaranya disebut naluri manusia yang sihat pasti tidak akan makan bangkai, dan dia pun akan menganggapnya kotor. Sebab macam yang pertamanya, bangkai-bangkai ini benda yang naluri manusia yang bersih menganggap bangkai ini benda yang kotor, benda yang dah mati dah, benda yang dah tak bernyawa dah. Begitu. Itu yang pertamanya. Dan memang kalau kita lihat, sebenarnya bukan sahaja orang Islam yang menganggap bangkai itu benda yang kotor. Bahkan orang yang mengamalkan ajaran-ajaran agama yang berbagai pun, mereka juga menganggap bangkai itu benda yang kotor. Itu yang pertama. Yang keduanya,
Hikmahnya adalah supaya setiap Muslim suka membiasakan, bertujuan dan berkehendak dalam seluruh hal, sehingga tidak ada seorang Muslim pun yang memperoleh sesuatu atau memetik buah melainkan setelah dia menetapkan niat, tujuan dan usaha untuk mencapai apa yang dimaksud. Begitulah erti menyembelih, iaitulah yang dapat mengeluarkan binatang dari kedudukannya sebagai bangkai. Tidak lain adalah bertujuan untuk merenggut jiwa binatang kerana hendak memakannya. Ini yang keduanya, Islam nak didik kita ni, umat dia orang Islam ni, supaya kita ni buat apa pun ada tujuannya, ada maksudnya. Jadi contohnya disyariatkan menyembelih, kerana tujuannya untuk kita ni mencabut nyawa binatang tadi untuk kita memakan, memanfaatkan binatang tersebut, memakan dagingnya. Bukan kita ni tiba-tiba dah mati dah kita makanlah. Maknanya tidak ada di sana tujuan dan maksud daripada awal lagi. Itu yang kedua disebut. Yang ketiganya, binatang yang mati dengan sendirinya pada umumnya mati kerana sesuatu sebab, mungkin kerana penyakit yang mengancam, atau kerana sesuatu sebab yang mendatang, atau kerana makan tumbuh-tumbuhan yang beracun dan sebagainya. Kesemuanya ini tidak dapat dijamin untuk tidak membahayakan. Yang kedua, yang ketiganya begitu tuan-tuan. Kita pun tak tahu. Mungkin dia makan benda beracun, nanti kita makan, kita pula mati keracunan pula. Ataupun dia dipatuk oleh binatang yang berbisa, ular yang berbisa contohnya tak. Bila kita makan, mungkin bisa itu akan kena pula pada kita. Jadi begitulah sebab yang ketiganya, hikmah kenapa binatang bangkai ini diharamkan kita memakannya. Yang keempatnya, kata Dr. Yusuf Qaradawi, Allah mengharamkan bangkai kepada kita umat manusia, bererti dengan begitu ia telah memberi kesempatan kepada haiwan atau burung untuk memakannya sebagai tanda kasih sayang Allah kepada binatang-binatang atau burung-burung tersebut. Tu yang keempatnya tuan-tuan, rezeki makhluk lain lah. Bila bangkai ni rezeki makhluk lain lah tuan-tuan, bukan jadi rezeki kita dah manusia ni. Ini rezeki binatang-binatang lain dan seumpamanya. Yang kelimanya, supaya manusia selalu memperhatikan binatang-binatang yang dimilikinya, tidak membiarkan begitu sahaja binatangnya itu diserang oleh sakit dan kelemahan sehingga mati dan hancur. Yang kelima, supaya kita ni tuan-tuan, kalau kita ni ada binatang ternak, kita ni kena beri perhatian supaya dia tidak mati jadi bangkai. Kita akan rasa rugi. Rugilah tuan-tuan. Tersebut tadi, kalau seekor ayam pun kadang-kadang kita rasa rugi, bayangkan kalau seekor lembu, 10 ekor lembu dan seumpamanya tak. Kita akan merasa menyesal selepas itu. Baik. Tentang daging babi, saya akan baca tentang daging babi sedikit. Sebenarnya pengharaman daging babi ini disebut bahawa asalnya umat Islam, apabila Allah Ta'ala menurunkan ayat mengharamkan daging babi, orang Islam, orang-orang yang beriman, yang benar-benar tunduk dan patuh kepada Allah, mereka ikut sahaja, patuh perintah Allah, lalu mereka ini menjauhkan diri daripada memakan babi tanpa mereka mengetahui hikmah kenapa diharamkan. Ini asalnya. Dan inilah sebenarnya sikap kita, hamba-hamba Allah yang beriman, yang kita kata atas dasar ta'abbudiyah, dasar kita ini mengabdikan diri kepada Allah. Kenapa ni buat ni? Kerana perintah Allah. Kenapa ditinggalkan? Kerana larangan Allah. Tahu ke sebab, tahu ke hikmah? Tak tahu, tak apa. Atas dasar ta'abbudiyah, pengabdian diri kita kepada Allah. Sebab kita ni adalah hamba Allah. Kita ni hamba Allah, milik Allah. Apa yang Allah Ta'ala tetapkan sebagai hamba, kita wajib patuh, wajib taat. Ya. Walaupun kita tak tahu sebab hikmah di sebalik perintah dan larangan itu. Itu yang pertama-tamanya. Namun tuan-tuan, mutaakhir ini, bila
kita kata ilmu, ilmu perubatan, ilmu sains, ilmu entah apa lagi ilmu ni semakin berkembang, manusia boleh buat kajian. Ya, ramai juga ulama-ulama Islam, ahli-ahli perubatan Islam, ahli-ahli sains Islam, mereka mengkaji kenapa, hikmah kenapa diharamkan daging babi. Rupanya antaranya, ya, daging babi ni disebut dia boleh membawa mudarat kepada manusia daripada 3 sudut. Dari sudut kimianya, ini saya baca dulu ya. Dari sudut kimianya, dari yang kedua dari sudut mikrobnya, dan dari sudut sikap, yakni psikologi. Kimia dan juga mikrob maknanya berkait dengan kandungan daging tadi yang boleh memudaratkan kesihatan manusia. Dr. Zakir Naik pernah menjawab, orang tanya tentang kenapa diharamkan babi, dia kata babi ni, dia kata paling tidak dia boleh membawa 70 jenis penyakit yang membahayakan manusia. Tu kesan daging babi, lemak babi, entah apa babi lagi lah. Tak? Jadi dia boleh, kata Dr. Zakir Naik, dia boleh membawa paling tidak 70 jenis penyakit berbahaya kepada manusia. Antaranya disebut, kalau dalam kitab tafsir yang saya jadi rujukan utama ni, disebut di sini bahawa daging babi ni terutamanya kalau di negara yang suhunya panas. Di negara yang suhunya panas, dalam daging babi ni dia mengandungi cacing-cacing yang sangat memudaratkan manusia apabila mereka memakan daging babi ni. Sebab cacing ni tuan-tuan, dia tak mati walaupun telah dimasak, tak mati. Bila makan, dia akan menyerang pula anggota-anggota dalaman manusia itu. Disebut ada cacing pita, ada cacing kerawit, cacing apa lagi lah. Ini cacing-cacing yang ada dalam babi ni, yang Masya Allah boleh, yang sangat membahayakan kesihatan manusia. Kalau dia menyerang mata, cacing tu pergi ke mata, mata jadi buta. Kalau dia pergi ke hati, hati akan sakit. Mana dia pergilah mana-mana anggota, dia akan menyebabkan anggota, organ-organ itu akan rosak dan akan memudaratkan kesihatan manusia. Ini telah dibuktikan dengan kajian-kajian ilmiah. Ya, sebab itulah tidak hairan ya kalau Allah Subhanahu wa taala mengharamkan daging babi ini kepada manusia. Dari sudut psikologi pula, ya, dari sudut psikologi pula memang dibuat kajian, orang yang suka makan babi ini, dia akan menghilangkan sifat cemburu dalam diri dia. Kalau seorang suami, dia akan jadi suami yang dayus. Dia tak cemburu, dia tengok isteri dia tu duk bergaul dengan lelaki lain, mungkin duk berpeluk ke apa ke, dia tak rasa cemburu. Dan ini kalau kita lihat berlaku dalam setengah masyarakat yang memang mereka ini gemar memakan daging babi ini. Sebab babi ini memang dia tak kisah. Dia juga psikologi dia sudut, dia akan membawa, babi ini memang terkenal dengan sifat yang kotor. Dia makan benda-benda yang kotor, ya, dan dia hidup pun dalam suasana yang kotor. Bahkan kata pengkaji bahawa walaupun babi ni dia diternak dalam tempat yang bersih sekalipun, baik kuman, baik sifat psikologi tadi, dia tetap juga akan memberi kesan kepada orang yang memakannya. Jadi tidak hairanlah tuan-tuan, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan babi ini dimakan oleh kita orang-orang yang beriman. Baik tuan-tuan, tak selesai lagi ayat yang kedua ni. Jadi kalau kita lihat seterusnya bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebut yang diharamkan juga ialah, saya nak tutup dah sebab dah masuk isyak dah. PKPP ni tuan-tuan, arahannya dah isyak kena wajib berhenti lah. Wajib berhenti tak. Masya Allah. Sekejap, saya silap ni.
tadi terlupa bawa Quran terjemahan, jadi kena tengok yang dalam handphone ni lambat sikit. Astagfirullah. Baik, tadi Allah Subhanahu wa taala menyatakan sesungguhnya Allah mengharamkan kamu memakan bangkai dan darah dan daging babi dan binatang-binatang yang disembelih tidak kerana Allah. Ya, yang disembelih bukan kerana Allah, yakni untuk berhala ataupun ialah untuk macam-macam sebab yang kalau kita lihat dalam masyarakat kita dulu pun tuan-tuan, mereka juga ada ya sembelih binatang apa ni untuk dipersembahkan, dibuat ancak ke apa, itu semua itu adalah hukumnya adalah seumpama bangkai yang haram dimakan. Jadi sebenarnya bila sebut tentang disembelih ni, kita kena sebut juga tentang hukum penyembelihan di dalam Islam secara umumnya tuan-tuan. Kalau hukum sembelih ni, syarat yang paling utama yang menyembelih itu adalah seorang Muslim. Baca bismillah, takbir, itu hukumnya sunat je ya. Masa nak sembelih tu bismillah, Allahu Akbar, itu sunat je. Tapi syarat utama adalah seorang Muslim, seorang Islam. Walaupun yang menyembelih, kalaulah yang menyembelih tu dia bukan Islam tapi dia membaca bismillah, sembelihannya tetap dianggap bangkai. Ya, tetap dianggap bangkai. Yang penting dia seorang Muslim. Yang keduanya, dia menyembelih tadi dia perlu memutuskan dua urat. Urat yang utama, urat halkum dan urat marikh, yakni urat darah yang ada di belakang urat halkum. Ada dua lagi urat kiri kanan ni, ada dua lagi urat darah juga. Ini hukumnya sunat diputuskan. Maknanya kalau kita sembelih ada 4 urat yang sempurna, yang kalau yang paling sempurna diputuskan 4 urat ini. Kalau 2 urat kiri kanan ni tak putus tuan-tuan, dia tetap boleh dimakan, cumanya lembu tu mungkin 1 jam baru mati. Ini mungkin pernah berlaku tak, kita tunggu tak mati-mati. Rupanya yang 2 ni alhamdulillah putus, tapi dia tetap boleh dimakan. Cuma oleh kerana ada 2 lagi atau 1 uratnya yang tak putus, jadi dia lambat sikit. Proses dia jadi mati tu lambat sikit. Ini pernah berlaku ya. Tapi itu berkait dengan syarat orang yang menyembelih, binatang yang disembelih ada lagi dan seumpamanya, yang mana kita tak sempatlah nak bincang pada malam ni. Begitu juga tentang disebut tentang haiwan-haiwan ini, disebut juga oleh ulama, para ulama menyebut tentang di sana ada binatang darat, ada binatang di air dan binatang yang 2 alam. Maka didetailkan ya, diperincikan oleh para ulama kita, kalau binatang darat yang di darat ni mana yang boleh dimakan, mana yang tak boleh dimakan. Binatang yang dalam air ada yang boleh dimakan, ada yang tak boleh dimakan. Macam buaya tuan-tuan, tak nak makan ke? Tak? Ataupun biawak tak? Dan seumpamanya. Dan ada binatang 2 alam, dia boleh di darat dan boleh di air. Jadi insya-Allah tentang perkara itu yang insya-Allah kita akan sambung ya di dalam perbincangan yang akan datang. Jadi kerana kita masih dalam PKP ni, saya pun tidak akan memanjangkan. Kalau tak ada PKP mungkin kita boleh lajak sikit tak? Insya-Allah. Jadi moga-moga kalau kali akan datang tu keadaan telah bertambah baik, mungkin kita akan boleh panjangkan sikitlah perbincangan kita insya-Allah. Jadi setakat tu dulu malam ni. Wallahu a'lam bis-shawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna وعن والدينا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا مما ينفعنا وانفعنا مما علمتنا. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم دبرنا يا الله فإنا لا نحسن التدبير. اللهم ردنا إلى دينك الإسلام ردا جميلا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين المجاهدين في كل مكان. اللهم ادفع واكشف عنا البلاء والوباء والفحشاء ما لا يدفعه ولا يكشف أحد غيرك. اللهم اتمم بالخير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. قبل الله منا ومنكم.
kita tangguhkan dengan doa kafaratul majlis dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.